Menurut jumhur ulama tafsir adalah ini suratul Fatihah. Maka surah Al-Hijr ni, sedangkan surah Al-Hijr ni adalah surah Makkiyah. Maka dalam surah Al-Hijr ni, supaya lebih mudah faham, dalam surah Al-Hijr Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah datangkan kepada Muhammad 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Maksudnya suratul Fatihah. Surah Al-Hijr ni adalah surah Makkiyah. Maka oleh kerana itu, sudah secara automatik atau sudah mesti bahawa suratul Fatihah adalah surah yang diturunkan di Makkah. Sebab ayat yang menceritakan bahawa telah didatangkan kepada Rasulullah suratul Fatihah itu merupakan surah Makkiyah. Itu dalil yang kedua atau hujjah yang kedua. Hujjah yang ketiga, mengapakah dikatakan sebagai suratul Fatihah ini merupakan surah Makkiyah? Sebab kita tahu salat 5 waktu itu difardukan di mana? Difardukan di Makkah, kan? Yaitu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, ketika itulah difardukan salat. Dan kita sudah sedia maklum bahawa salah satu rukun yang wajib kita lakukan semasa salat ialah membaca suratul Fatihah. Kalau sekiranya dikatakan suratul Fatihah ini turun di Madinah, maka kita nanti akan mengatakan, oh maknanya selama Nabi di Makkah sembahyang, Nabi tak baca suratul Fatihah. Dan itu tak mungkin, kan? Oleh kerana itulah pendapat yang paling kuat bahawa suratul Fatihah ini diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana masih berada di Makkah. Okay? Baik, seterusnya, adadu ayatiha, jumlah ayat kepada suratul Fatihah. Ittafaqal qurra wal ulama annaha 7 ayat. Bersepakat para qurra. Qurra ni maksudnya ulama-ulama pakar dalam qiraat Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran. Mereka bersepakat bahawa suratul Fatihah ini mempunyai sebanyak 7 ayat. So ada sebanyak 7 ayat. Cumanya muncul perbezaan mana yang 7 ayat itu. Mana yang 7 ayat itu. Ada sebahagian ulama menghitung ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim seperti mana yang ada dalam Al-Quran. Itu sebahagian ulama. Namun sebahagian ulama yang lain nanti berpendapat bahawa ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka oleh kerana itu mereka memandang Siratal ladina an'amta alaihim ayat ke-6 ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebagai ayat yang ke-7. Sebab seperti mana kita tahu bahawa ulama tidak bersepakat dalam hal bacaan bismillah, okey? Tidak bersepakat ulama dalam bacaan bismillah ataupun dalam memandang bismillah. Semua ulama bersepakat bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada suratul Fatihah. Ulama semua bersepakat bahawa Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Al-Quran. Okay? Iaitu dalam surah An-Naml Allah Ta'ala sebut innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. So dekat situ langsung Allah Ta'ala sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bismillah yang terdapat pada awal-awal surah dalam Al-Quran itu ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan ia bukanlah satu ayat daripada surah-surah tersebut. Khusus dalam perbahasan suratul Fatihah, di sana ada khilaf. Adakah bismillah satu ayat daripada surah Al-Fatihah ataupun tidak? Ada perbezaan pandangan. Ada setengah ulama mengatakan bahawa ia bukanlah satu ayat daripada suratul Fatihah, dan ada juga setengah yang berpandangan ia adalah satu ayat daripada suratul Fatihah. Semua pandangan ini mempunyai dalil-dalil mereka masing-masing. Oleh kerana itulah dalam hal solat pun kita melihat ada kepelbagaian. Kita dekat Malaysia secara umumnya, mungkin kecuali di satu negeri mungkin, hampir semuanya adalah membaca bismillah dengan jahar, kan? Dekat Selangor kita baca bismillah dengan jahar, dekat wilayah pun mungkin sama juga baca bismillah dengan jahar. Sebab kita adalah orang yang bermazhab Syafi'i. Namun kita tidak dapat menafikan bahawa di tempat lain ada yang sama sekali tidak membaca
Bahkan ada pendapat mazhab tertentu yang memandang makruh membaca bismillah saat baca suratul Fatihah. Iaitu daripada kalangan mazhab Maliki. Okay? Dan ada juga yang dia baca tetapi sir. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu baru Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kita perhatikan dekat Mekah, itu rata-rata imam Masjidil Haram itu mengamalkan yang ketiga tadi. Dia tidak baca jahar Bismillah tu, tetapi dia baca secara sir. Dia tetap baca, cuma dia baca secara sir. Supaya mudah kita nak mengenali, orang yang tidak membaca suratul Fatihah, orang yang tidak membaca Bismillah saat baca suratul Fatihah, ataupun yang membacanya dengan sir, itu biasanya mereka berpandangan bahawa Bismillah itu bukanlah satu ayat daripada suratul Fatihah. Manakala yang membacanya secara jahar, itu biasanya mereka yang berpandangan bahawa Bismillah itu satu ayat daripada suratul Fatihah. Okay? Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita bermazhab Syafi'i itu dibaca dengan jahar. Dan kita berpandangan ia adalah satu ayat daripada satu ayat daripada suratul Fatihah. Yang kedua, daripada kalangan mazhab Imam Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal, mereka tidak memandang Bismillah itu satu ayat daripada suratul Fatihah, tetapi memandang sunat dibaca secara sir. Okay? Yang ketiga, ini mazhab Maliki yang diasaskan oleh Imam Malik. Beliau berpendapat bahawa Bismillah bukanlah satu ayat daripada suratul Fatihah, sehinggakan mereka tidak membacanya saat membaca suratul Fatihah. Okay? Jadi kita kena berlapang dada lah. Saya biasa sebut pada jemaah kita, jangan sampai kalau pergi ke Mekah ataupun Madinah, kita dengar imam tu dia tak jaharkan Bismillah, kemudian kita pun tak mahu sembahyang dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Itu kita rugilah. Padahal kita tahu bahawa solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mempunyai keutamaan yang amat besar. Okay? Baik, mungkin muncul persoalan, adakah mereka ini mempunyai dalil? Jawapannya, mereka mempunyai dalil. Sangat banyak dalil-dalil yang ada. Dan itu disebutkan dalam pelbagai kitab tafsir. Kalau di antara tuan-tuan, perempuan ada kitab tafsir Imam Ibn Katsir, baca dekat situ hadis-hadis dia banyak. Ataupun punya kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dekat situ dalil dia dijelaskan oleh Imam Tahir Ibn Ashur juga amat sangat banyak. Secara terperinci semua. Saya nak sampaikan satu-satu dalil sahaja. Apakah dalil orang yang mengatakan bahawa Bismillah bukan satu ayat daripada suratul Fatihah? Dalilnya adalah riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seperti mana kita tahu, beliau pernah menjadi pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau berkata, hadis ini hadis sahih, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa kanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillah la fi awalihi wa la fi akhirih." Anas bin Malik mengatakan, saya sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dia jadi makmum kepada Rasulullah, dan saya sembahyang di belakang Abu Bakar. Maknanya dia jadi makmum kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan saya sembahyang di belakang Umar bin Khattab. Dan ia mengatakan, fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka saat sembahyang itu mengawali bacaan Fatihah langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, dan mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim sama ada pada awal bismillah maupun pada akhir bismillah. Ini dalil orang yang mengatakan bahawa bismillah bukanlah satu ayat daripada suratul Fatihah. Okay? So bagaimana pula dengan kita yang mengatakan bahawa suratul Fatihah, bismillah satu ayat daripada suratul Fatihah, seperti orang yang bermazhab Syafi'i. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia mengatakan ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi kata Fatihatul Kitab sab'u ayat ulahunna bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Hurairah kata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata Fatihatul Kitab, pembuka kepada Al-Quran, yaitu maksudnya suratul Fatihah, sab'u ayat, ada sebanyak 7 ayat. Ulahunna bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dalil inilah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. So, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bertoleransi. Sikap kita bertoleransi. Jangan sampai kalau kita sembahyang dekat masjid, mereka tak baca bismillah, kita qada semula sembahyang kita. Tak perlu. Tak perlu. Sebab semuanya mempunyai dalil. Cuma setiap mazhab dia mempunyai pilihan-pilihannya sendiri. Mazhab Maliki memilih hadis yang mengatakan bismillah bukan satu ayat daripada suratul Fatihah. Mazhab Syafi'i memilih bahawa bismillah satu ayat daripada suratul Fatihah, dan semua ini insya-Allah tidak ada masalah. Maka oleh kerana itu ini dikatakan sebagai bahagian daripada khilaf al-mu'tabarah, iaitu khilaf yang diakui, perbezaan pendapat yang telah diakui oleh semua kalangan. Okay? Saya suka dengan Syekh As-Sudais. Kalau kita mendengar beliau imam dekat dekat Mekah, beliau memang tak baca bismillah secara jahar. Tetapi saat beliau datang ke Nusantara, termasuk ke Malaysia dan juga pernah datang ke Indonesia, beliau membaca suratul Fatihah dengan bismillah secara jahar. So beliau ni sebenarnya telah mencontohkan satu contoh yang sangat baik kepada kita. Jadi misalkan kita pergi ke suatu tempat, mereka dekat situ punya kebiasaan tidak membaca suratul Fatihah, tidak membaca bismillah saat baca suratul Fatihah, maka kita perlu hormati mereka. Dan kita tidak ada masalah ikut dengan mereka. Begitu juga misalkan saat orang-orang yang mereka tidak terbiasa membaca bismillah, kemudian datang ke tempat orang yang biasa membaca bismillah secara jahar, maka hormati sehingga kan tidak ada pergaduhan hanya sebab membaca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik. Itu daripada sisi ayatnya. Kemudian daripada sisi kalimahnya. Ulama ni begitu detail mereka ketika membicarakan Al-Quran, okay? Sehingga kan jumlah kalimah yang terdapat dalam dalam surah ini pun mereka bincangkan. Ulama menghitung, saya bukan hitunglah, saya hanya baca apa yang disebutkan oleh ulama. Nanti boleh tengok bagi yang ada tafsir Ibnu Katsir, dekat situ ada disebutkan pendapat ni. Kalimah-kalimah yang terdapat dalam suratul Fatihah daripada 7 ayat tu ada sebanyak 25 kalimatan. Ada sebanyak 25 kalimah. Jadi kalau kita nak hitung, ada sebanyak 25 kalimah. Hurufuha, manakala huruf-huruf yang terdapat dalam suratul Fatihah daripada 7 ayat itu ada sebanyak 113. Sebanyak 113. Jadi kalau kita nak hitung ni, jumlah huruf yang terdapat dalam suratul Fatihah itu ada sebanyak 113 huruf. Okay? Ada sebanyak 113 huruf. Saya biasa mengaitkan ini dengan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti mana juga kita sudah sedia maklum, Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nabi kata siapa-siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan dapat 10 pahala. Dia akan dapat 10 pahala. Suratul Fatihah ini ada sebanyak 113 huruf. Maka apabila kita membaca suratul Fatihah dan kita hitung sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, maka kita telah dapat pahala secara matematik dia 1130 pahala hanya dengan membaca suratul Fatihah. Masya-Allah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca begitu saja. Secara matematik dia, kita telah dapat pahala sebanyak 1130 pahala. Masya Allah. Jadi sungguh mudah sebenarnya nak dapat pahala itu. Sebab itulah Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu bab yang mengatakan betapa luasnya pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau kita nak buat kebaikan ni, pintu dia amat sangat banyak. Salah satu pintu kebaikan itu adalah membaca Al-Quran. Kita baca saja suratul Fatihah, secara matematiknya kita telah dapat pahala 1130. Namun hakikatnya hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Sebab apa? Sebab bacaan orang yang membaca suratul Fatihah ni pun tak sama, kan? Ada bacaan dia fasih, ada bacaan tidak fasih, ada bacaan masih ada salah-salah tajwid, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, kan? Tentu penilaian ini semua tidak sama. Namun yang menarik bagi kita dalam membaca Al-Quran ini, tidak ada kerugian. Dalam belajar Quran, membaca Quran, mengkaji Quran, tak pernah rugi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sekurang-kurangnya pahala orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dapat 2. Okay? Sekurang-kurangnya. Itu paling kurang. Dapat 2. Dan kalau dia bagus, boleh sehinggakan mendapatkan 10 pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Baik. Seterusnya, kita masuk kepada perbahasan fadilat kepada suratul Fatihah ni. Okay? Apabila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, maka suratul Fatihah ni antara surah yang surah yang sangat banyak keutamaannya. Apakah keutamaan pertama suratul Fatihah ni? Suratul Fatihah ni Nabi sebut sebagai a'zamus surah. Surah yang paling agung. Okay? Suratul Fatihah adalah surah yang paling agung. Ini keutamaan pertama. Berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id ataupun Abi Sa'id Al-Ma'li radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu usalli bil masjid. Dia kata, dahulu aku pernah sembahyang dekat masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah memanggilku, kata Abu Sa'id. Jadi saat dia sembahyang, Nabi panggil. Falam ajibhu, dia kata, aku tak jawab sebab tengah sembahyang tadi, kan. Summa utituhu faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Selepas itu dia datang kepada menjumpai Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, tadi aku tak jawab panggilan Rasulullah sebab sebab aku tengah sembahyang. Okay? Ini ada yang tanya, surah yang paling agung. Okay? Suratul Fatihah adalah surah yang paling agung. Okay? Baik. Lalu dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi aku tak jawab panggilanmu sebab aku tengah sembahyang. Okay? Kemudian Rasulullah kata kepada dia, alam yaqulillah ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Kata Nabi SAW kepada dia, wahai Abu Sa'id, adakah kamu tidak tahu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala mengatakan, hai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasul, perkenankanlah panggilan Allah dan Rasul idza da'akum, apabila Allah dan Rasul memanggil kamu. Maka salah satu keutamaan Rasulullah tu, apabila Rasulullah panggil sahabat, walaupun sahabat sedang solat, sahabat ni kena jawab. Sebab telah diwajibkan Allah Ta'ala. Okay? Kemudian selepas tu, Rasulullah kata kepada dia, summa law 'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Kemudian Nabi kata kepada dia, wahai Abu Sa'id, aku akan ajarkan kepada engkau satu surah yang mana itu merupakan surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar daripada masjid ini tadi. Okay? Kemudian Abu Sa'id kata, fa akhadha biyadi. Maka Rasulullah pun pegang tangan Abu Sa'id. Falamma aradana an nakhruja, ketika kami hendak keluar daripada masjid, kata Abu Sa'id, qultu ya Rasulullah, aku tanya balik kepada Nabi dia, sebab dia takut Nabi terlupa, kan. Wahai Rasulullah, tadi engkau sebut engkau nak ajarkan kepadaku surah yang paling agung dalam dalam Al-Quran.
Kemudian Nabi jawab kepada dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sab'ul Mathani. Surah yang paling agung dalam Quran itu adalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya suratul Fatihah, iaitulah surah yang mempunyai 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. So, keutamaan yang pertama surah Al-Fatihah adalah sebagai surah yang paling agung. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam An-Nasa'i dan riwayat Imam Ibnu Majah. Okay? Kemudian ada riwayat-riwayat yang lain lagi yang hampir sama menjelaskan bahawa Al-Quran adalah kitab yang paling agung. Okay? Kemudian yang berikutnya ialah keutamaan suratul Fatihah ni, ia adalah surah yang tidak pernah diturunkan Allah Ta'ala dalam mana-mana kitab-kitab terdahulu. Okay? Tidak pernah diturunkan Allah Ta'ala dalam mana-mana kitab terdahulu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi", demi Allah yang mana kekuasaannya, yang mana diriku berada dalam kekuasaannya, ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithlaha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anal adim alladhi utituhu. Nabi kata, demi Allah, Allah tidak pernah menurunkan dalam Taurat, tidak pernah menurunkan dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur dan Al-Furqan mithlaha, yang seumpamanya. Yang seumpama apa? Suratul Fatihah. Wa innaha sab'un minal mathani, iaitulah surah yang berjumlah 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Jadi boleh kita katakan fadilat atau keutamaan surah Al-Fatihah ni yang kedua ialah ia adalah surah yang sangat spesial Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ia tak pernah Allah Ta'ala sebut dalam kitab-kitab terdahulu, bukan sekadar tak pernah disebut, Allah Ta'ala tak pernah sebut surah yang seumpamanya, yang mempunyai level yang sama, tak pernah. So ini satu kelebihan lah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian fadilat yang berikutnya adalah suratul Fatihah ni adalah surah yang menjadi yang menjadi pembuka hiwar antara kita dengan Allah. Yang menjadi surah yang menjadi pembuka percakapan antara kita dengan Allah. Jadi kalau kita nak bercakap-cakap dengan Allah, ada komunikasi antara kita dengan Allah, maka bacalah suratul Fatihah, khususnya dalam solat kita. Okay? Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih juga. Abu Hurairah kata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul", dia kata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, apabila kita jumpa dalam hadis disebutkan begini, ini bermakna hadisul qudsi. Okay? Hadisul qudsi ini maksudnya maknanya daripada Allah Ta'ala, sedangkan lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini Allah Ta'ala yang berfirman, maka diterjemah biasanya dengan Allah Ta'ala berfirman. Tetapi ini adalah hadisul qudsi. Okay? Mungkin muncul persoalan, Ustaz, apa beza antara Al-Quran dengan hadisul qudsi? Kedua-duanya kan sama-sama firman Allah Ta'ala. Antara perbezaannya ialah kalau Al-Quran itu adalah wahyu ataupun firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau hadisul qudsi, ia adalah firman Allah tetapi belum tentu melalui perantaraan malaikat Jibril. Boleh sahaja Allah Ta'ala kurniakan secara langsung kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan yang kedua juga, Al-Quran boleh kita baca dalam solat, manakala hadisul qudsi walaupun ia merupakan firman Allah, tak boleh kita baca dalam solat. Okay? Itu antara perbezaan yang ada lah.
Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baini 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah, aku bahagikan salat itu antara aku dengan hamba-Ku kepada dua bahagian, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hamba-Ku lah apa yang dia minta. Okey. Maka Allah Ta'ala kata, fa idza qala al-'abd, apabila hamba-Ku berkata, kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Allah Ta'ala akan jawab hamidani 'abdi. Jadi apabila kita sembahyang, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, Allah Ta'ala akan jawab hamidani 'abdi, hamba-Ku telah memujiku. So ini maknanya apa? Ada hiwar, ada percakapan, ada komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Taala akan berkata, asna alayya 'abdi, hamba-Ku telah memujiku. Fa idza qala Malik Yaumiddin, apabila kita baca Malik Yaumiddin, Allah Taala kata majjadani 'abdi, hamba-Ku telah mengagungkanku. Apabila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala akan menjawab, hadza baini wa baini 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku lah apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Ta'ala akan jawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku lah apa yang dia minta. So daripada hadis ini dapat kita faham bahawa suratul Fatihah ini menjadi gerbang kepada kita untuk dapat berbincang, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah solat itu merupakan merupakan masa yang paling tepat untuk kita langsung bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba nanti kita perhatikan pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu secara bahasa iyyaka itu menunjukkan orang tersebut ada di hadapan kita. Jadi kalau kita sebut iyyaka, hanya kepadamu. Mu dia tu gambarannya orang tersebut di hadapan kita. Kalau kita gunakan kepada manusia lah. Tetapi kalau dengan Allah tak mungkin kita kata Allah ada di hadapan kita. Namun ayat tersebut menunjukkan kepada kita betapa dekatnya kita dengan Allah Ta'ala ketika mana kita sembahyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis bahawa aqrabu ma yakunu 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling hampir seorang hamba kepada Allah adalah saat ia sedang sujud. Sujud dekat sini maksudnya bila? Sujud dalam solat. Maka saat kita solat tu amat dekat kita dengan Allah. Sehingga kan saat kita baca suratul Fatihah, itu ada berlaku komunikasi antara kita dengan Allah. Berdasarkan hadis yang tadi, yang saya baca sebentar tadi, ulama juga berpandangan bahawa ketika mana kita sembahyang, maka yang terbaik adalah kita baca satu ayat. Jadi baca alhamdulillahi rabbil alamin, berwaqaf. Ar-Rahmanir Rahim, berwaqaf. Maliki yaumiddin, berwaqaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang terbaik. Supaya apa? Supaya ada komunikasi pada setiap ayat itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, kita teruskan keutamaan suratul Fatihah yang berikutnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Hadis ini hadis sahih juga, riwayat Imam Muslim. Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Qala bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas kata, ketika mana Jibril duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril dia kadang-kadang datang kepada Rasulullah tanpa dilihat oleh para sahabat, dan kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk rupa manusia kan. Jadi ketika itu malaikat Jibril sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di samping Nabi. Tiba-tiba sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sah.
tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat kuat daripada atas, sehingga kan Jibril dan Rasulullah juga mengangkat kepalanya mendongak ke atas melihat. Sebab apa? Terdengar suara yang sangat kuat daripada langit. Okay. Kemudian Jibril bagi tahu kepada Rasulullah, faqala hadza babun minas sama futiha lam yuftah qattun illa al-yawm. Kata Jibril, suara yang kuat tadi itu adalah suara pintu langit dibuka, yang mana pintu langit yang satu ni tak pernah dibuka kecuali pada hari itu sahaja. Tak pernah dibuka. Oleh kerana itu terdengar suara yang sangat kuat. Fanazala minhu malak. Maka turunlah daripada situ malaikat. Turun untuk menjumpai Rasulullah dan malaikat Jibril. Maka malaikat yang turun itu pun sampai, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, hadza malakun nazala ila al-ard lam yanzil qattun illa al-yawm. Dia kata, malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, ni malaikat yang turun daripada langit ni, dia turun ke bumi, ia tak pernah turun lagi ke bumi melainkan hari. Tak pernah turun melainkan hari. Maknanya misi ini misi yang sangat spesial. Tadi pintu langit itu tak pernah dibuka kecuali pada hari itu. Malaikat ni pun tak pernah turun ke bumi kecuali pada hari itu sahaja. Selain itu dia berada di langit. Okay? Kemudian malaikat Jibril pun mengatakan, abshir binurain. Dikatalah kepada malaikat tadi, wahai malaikat, sampaikanlah kepada Rasulullah binurain, dua cahaya itu. Dua cahaya yang telah didatangkan kepada kamu, lam yu'tahu nabiyyun qablak, yang mana dua cahaya ini tak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa dia? Pertama, Fatihatul Kitab, iaitu suratul Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratul Baqarah, dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi suratul Fatihah dan akhir daripada surah Al-Baqarah ini disebut Jibril sebagai binurain, dua cahaya. Dua cahaya. Jibril berkata, lan taqra biharfin minhuma, tidaklah engkau membaca satu huruf pun daripada suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah illa u'titaha, melainkan engkau akan diberi. Maksudnya apa? Akan dikabulkan. Inilah kalau mungkin kita pernah mendengar orang saat berdoa, sebelum berdoa mereka membaca suratul Fatihah. Salah satu dalil yang mereka gunakan adalah hadis ini. Walaupun sebagian ulama memandang tidak sesuai hadis ini dijadikan sebagai dalil kepada amalan tersebut. Okay? Namun mereka berpegang dengan hadis Nabi SAW ni, sebab dalam hadis ini dikatakan, tidaklah engkau membaca satu huruf pun daripada suratul Fatihah dan akhir daripada surah Al-Baqarah itu, melainkan akan diberikan kepadamu apapun permintaanmu itu. Jadi Masya Allah, inilah antara antara keutamaan daripada suratul Fatihah yang sangat luar biasa, sehingga kan suratul Fatihah ini kata Nabi SAW tadi merupakan surah yang paling agung ataupun surah yang paling mulia lah, yang kita jadikan sebagai pegangan kepada kita. Okay? Baik, seterusnya ini muqaddimah yang terakhir, maudu'atis surah. Apa sahaja tajuk-tajuk kira-kira yang dibicarakan dalam suratul Fatihah. Okay? Tajuk-tajuk dia adalah, yang pertama berbicara tentang sifatullah azza wa jalla. Yang pertama nanti pada awal-awal surah Al-Fatihah kita akan membicarakan sifat-sifat Allah. Dekat sana ada disebutkan lafaz Allah, okay? Ismu zat, nama kepada zat Allah. Yang kedua ada disebut Ar-Rahman, itu nama Allah Ta'ala. Ar-Rahim juga nama Allah Ta'ala. Yang keempat ada Malik, itu juga nama Allah Ta'ala. Maka antara tajuk yang dibicarakan dalam suratul Fatihah ialah berkaitan tentang sifatullahi azza wa jal, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang al-yaumul akhir, berkaitan tentang hari akhirat, iaitu yang saya sebut tadi pada Maliki Yaumiddin. Okay? Ayat yang keberapa tu? Ayat yang ketiga.
Itu berkaitan tentang hari akhirat. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu tajuk yang kedua yang dibicarakan dalam suratul Fatihah. Tajuk yang ketiga yang dibicarakan dalam suratul Fatihah ialah ifraduhu ta'ala bil ibadah wal isti'anah. Bahawa dalam kita beramal ibadat nanti, suratul Fatihah menegaskan kepada kita hanya boleh beramal ibadat kepada Allah Ta'ala, tak boleh beramal ibadat kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya nanti Allah Ta'ala akan menjelaskan kepada kita siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menjauhi jalan orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala dan jalan orang-orang yang sesat. Okay? Baik, selain daripada itu, ni yang cukup menarik juga yang disebutkan oleh ulama yang lain. Suratul Fatihah ini sebenarnya ia merupakan rumusan kepada Al-Quran seperti mana yang saya sebutkan tadi. Tetapi ulama dekat sini mereka merumuskan suratul Fatihah ini kepada 3. Iaitu kandungannya daripada perkara tauhid, kemudian ibadah, kemudian tasawuf. Kita biasa mendengar bahawa tingkatan kita dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala ini pertama tauhid, yang kedua ibadah, dan yang ketiga adalah berkaitan tentang tasawuf. Dalam suratul Fatihah ini sebenarnya dikandungi, terkandung dekat situ tentang tauhid, ibadah, kemudian tasawuf. Perkara tauhid itu manakah dia? Perkara tauhid itu ayat 1 sehinggakanlah nanti ayat yang ketiga. Okay? Sampai Malik Yaumiddin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Ayat ketiga ataupun ayat keempat. Itu berbicara tentang tauhid. Okay? Berbicara tentang tauhid. Bagaimana pengenalan kepada Allah Ta'ala. Kalau nak kenal Allah Ta'ala itu macam mana? Rabbul Alamin. Dialah Tuhan sekalian alam. Nak kenal Allah Ta'ala itu Ar-Rahmanir Rahim. Dia yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kalau nak kenal Allah Ta'ala itu Malik Yaumiddin. Dialah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ini disebut dengan pembicaraan tentang tauhid. Kita dalam hidup ni, dalam beragama ni, tak cukup sekadar tauhid saja. Selepas kita bertauhid, dah beriman kepada Allah, kita kena buktikan dengan amal ibadah. Kita kena buktikan dengan amal ibadah. Maka oleh kerana itu datanglah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta beribadat dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka tauhid itu mesti dibuktikan dengan amal ibadah, dan itu digambarkan Allah Ta'ala pada pertengahan suratul Fatihah itu. Oleh kerana itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga biasa sandingkan antara iman dengan amal salih, kan? Illal ladina amanu wa amilus salihah. Jadi biasa Allah Ta'ala sebut orang-orang yang beriman dan beramal salih. Apa maksudnya? Ini maksudnya sebenarnya gabungan antara tauhid dengan ibadah. Amal salih itu ibadah, iman itu adalah tauhid. Maka kita mesti satukan ini. Tidak sempurna ketauhidan seseorang melainkan ia beribadah, dan tidak sempurna ibadah seseorang melainkan ia lakukan atas dasar tauhid. Suratul Fatihah ini mengajarkan kita bagaimana kita bertauhid, kemudian bagaimana pula kita beramal ibadah kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah itu kita tauhidkan. Bahkan selepas itu Allah Ta'ala masih lagi mengajarkan nanti doa kepada kita macam mana supaya kita boleh kuat dalam beramal ibadat. Allah Ta'ala ajarkan doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Itu merupakan doa yang amat penting supaya kita tetap kuat beramal ibadat. Sebab kita ni tak mampulah hakikatnya melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu doa yang Nabi pesan kepada sahabat supaya jangan pernah ditinggalkan setiap-tiap kali selesai daripada solat ialah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang bermaksud, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ala zikri, untuk mengingatimu, wa syukri, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperelokkan ibadatku kepadamu. So kita perlukan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah kita doa. Kemudian yang berikutnya, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dekat situ Allah Ta'ala menggambarkan dua golongan manusia. Satu golongan manusia, ada tiga golongan namun hakikatnya dua. Satu golongan orang-orang yang dikurniakan Allah nikmat kepada mereka.
Golongan kedua dan ketiga ini sebenarnya golongan yang tak betul lah, yaitu golongan orang-orang yang apa nih, yang dimurkai Allah dan golongan orang-orang yang sesat. Dalam ilmu tasawuf ini biasanya diajarkan antara orang yang disayangi Allah, antara orang yang dicintai Allah, antara orang yang diberi Allah Taala nikmat, dan antara orang-orang yang apa nih, yang dimurkai Allah Taala, yang sesat dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itulah suratul Fatihah ini juga adalah satu surah yang mengajarkan kepada kita betapa penting dalam hidup ni kita menyatukan antara tauhid, ibadah, kemudian kita pertingkatkan dengan tasawuf. Tasawuf ni lebih bukan kepada tasawuf yang pelik-pelik itu, okay? Maksudnya kepada akhlak. Misalnya dalam suratul Fatihah Allah ajarkan kepada kita supaya Allah tunjukkan jalan kepada kita menuju jalan orang-orang yang telah diberi Allah Ta'ala nikmat, iaitu daripada kalangan Nabi-Nabi, Siddiqin, dan Syuhada, dan Salihin. Dalam ilmu tasawuf yang betul, seperti tasawuf Imam Al-Ghazali, ini diajarkan begitu. Macam mana kita memilih sahabat kita yang baik, sahabat-sahabat yang patut kita jadikan sebagai sahabat kita, sebagai partner kita, sebagai kawan kita di dunia, sehingga kan menuju kehidupan akhirat nantinya. Okay? Baik, saya ingat setakat itu saja untuk mukaddimah suratul Fatihah pada petang ini. Mulai daripada nama-nama, kemudian jumlah ayat, huruf, dan seterusnya, keutamaan-keutamaan, kemudian apa saja gambaran umum yang dibicarakan dalam suratul Fatihah ini. Okay? Baik, seterusnya lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Saya persilakan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kalau ada apa-apa persoalan boleh tanyakan, insya-Allah kita boleh discuss. Boleh dengan cara type dekat chat tu sehingga kan saya boleh jawab soalan tu, ataupun boleh unmute Zoom masing-masing, kemudian silakan untuk bertanya secara langsung. Okay? Baik, ada apa-apa soalan tak? Kita dah sebanyak 8. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak bertanya? Tadi ada Ustaz mention yang surah Al-Fatihah saja yang tidak diturun kepada kitab-kitab yang dahulu. Tapi maksudnya yang surah-surah lain tu adakah diturun kepada? Okey, baik. Macam ni. Dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan bahawa surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu dibahagikan kepada 3. Okay? Jadi Nabi disebut As-Sab'u At-Tiwal. As-Sab'u At-Tiwal ni 7 surah yang panjang-panjang. Ni biasanya jumlah ayat dia tu melebihi melebihi 100 ke atas, ataupun bahkan melebihi daripada 150 gitulah. Ini disebut sebagai As-Sab'u At-Tiwal. Kemudian selepas tu Nabi kata ada lagi disebut sebagai surah-surah Al-Mathani dalam Al-Quran. Ini jumlah ayat dia tu 100 tapi lebih sikit. Selepas itu nanti ada yang disebut dengan Al-Mufassal. Okay? Disebut dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal ni surah yang agak pendek-pendek. Dia kurang daripada 100. Okay? Sebahagian ulama berpendapat daripada surah Muhammad sehinggakan surah An-Nas itu dikatakan sebagai surah Al-Mufassal. Okay. Baik, kembali kepada soalan tadi. Tadi dikatakan bahawa suratul Fatihah ini tak ada disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Pertanyaannya, adakah surah-surah yang lain itu ada pada kitab-kitab terdahulu? Okay. Jawapannya, kalau kita nak kata sama betul-betul, tidak. Tetapi Nabi kata begini dalam hadis. As-Sab'u At-Tiwal itu menyamai apa yang ada dalam Taurat. Menyamai, bukan betul-betul ayat dia sama, okey, tetapi mengimbangi. Okey, mengimbangi ini tidak semestinya ayat dia sama, syariat dia sama, okey, tetapi itu ibarat bahasa mudah kita beginilah, sebagai pengganti kepada apa yang ada dalam yang ada dalam Taurat, okey. Kemudian Al-Mathani itu pula itu merupakan pengganti kepada apa yang ada dalam Injil, okey. Maka Al-Mufassal itu merupakan surah-surah ibarat kita kata yang tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil lah. Okay?
Kemudian kalau kita lihat dalam hadis lagi berkaitan tentang suratul Fatihah, Nabi ada sebut suratul Fatihah ini tidak ada dalam yang seumpamanya, tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Zabur, bahkan tidak ada dalam Al-Mufassal. So dia ni sesuatu yang lebih barulah, boleh kita sebut. Lebih baru bahkan berbanding Al-Mufassal tadi. Al-Mufassal itu pun dah tak ada dah bandingan dia dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Al-Fatihah ni melebihi daripada itu lagi. Okay? Jadi tidak bermakna bahawa surah-surah yang lain tu ada dalam kitab yang lain. Ada yang dimaksudkan tu mengimbangilah. Mengimbangi tidak bermakna ayat dia sama, syariat dia sama, tidak begitu, tetapi merupakan untuk mengimbangilah ataupun sebagai pengganti kepada apa yang ada di kitab-kitab terdahulu itu. Okey. Baik, ada soalan yang lain tak? Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Yang lain ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanyakan sekarang sebelum kita tutup kelas kita pada petang ini. Apa ni? Tengok dekat chat ni. Maknanya Ustaz, Okay. Maknanya yang surah yang kata dah sebut itu maknanya ada makna yang sama lah, ada unsur-unsur yang sama ya. Ya, unsur-unsur yang sama dalam perkara syariat, tapi bukan maknanya syariat dia sama ataupun amalan dia sama. Sebab macam ni, kitab-kitab dulu dia saling menasah. Okay? Kalau dulu pernah ingat kita mengaji belajar ulumul Quran, jadi dia tu ada menasah. Misalkan macam ni, kitab Taurat itu dinasah oleh Injil. Nasah ni maksudnya dihapuslah. Okay? Dia hapus, dia datangkan pengganti. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tu kan, ma nansakh min ayatin aw nunziha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Okay? Jadi ibaratnya kitab Injil tu dia merupakan penggantilah atau yang menjadi penasakh kepada apa yang ada dalam kitab Taurat. Okay? So ia menggantikan apa yang ada dalam kitab Taurat, tetapi tidak semuanya. Masih ada yang sama ajaran apa yang ada dalam Taurat dengan Injil. Sebab itulah kata Nabi Isa kata wali uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum. Aku ni datang, dia kata kepada orang-orang Bani Israel, untuk menghalalkan sebahagian yang diharamkan kepada kamu. Maknanya ada perbezaan dan ada kesamaan. Namun Injil ni ia boleh kita kata sebagai pengganti yang menyamai kepada Taurat, sebab ia merupakan penasakh kepada Taurat. Okay? Begitu juga nanti Al-Quran kepada Injil. Okay? Jadi Al-Fatihah ini dia merupakan sesuatu yang sangat baru. Boleh begitu kita sebutlah. Bukan menjadi surah yang menasahkan surah ataupun ayat yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, merupakan melainkan ia satu surah yang betul-betul sangat baru. Okay? Yang sangat baru, tidak ada tandingan, tidak ada bandingan nilainya, kualitinya, fadilatnya, keutamaannya dengan apa yang ada dalam surah-surah yang lain ataupun kitab-kitab terdahulu gitu. Okay? Jadi tidak seperti yang awal tadi saya sebut, jangan salah faham bahawa ada ayat yang sama atau surah yang sama pada kitab-kitab terdahulu, tidak begitu. Okay? Ini maksudnya nilainya, keutamaannya, kedudukannya begitu. Okay? Baik, ada soalan ketika solat, sekejap saya baca. Ketika solat sewaktu kita baca Al-Fatihah tetapi kita tak baca Bismillah, adakah sempurna Fatihah kita dan seterusnya solat kita? Okey, baik. Dalam perkara ini tadi secara umumnya saya telah sebutkan. Cumanya ketika kita sembahyang, pengamalan kita kembali kepada kebiasaan kita. Macam ni. Kalau kita yang jenis biasa membaca suratul Fatihah, maka yang biasa kita baca Bismillah saat baca suratul Fatihah, maka seeloknya kita bacalah tetap Bismillah saat kita sembahyang. Okay? Namun kalau sekiranya kita tidak terbiasa membaca Bismillah saat baca suratul Fatihah, maka jangan kita baca. Jangan sampai subuh kita baca Bismillah, zuhur kita tak baca lagi. Kemudian begitulah kita rolling seterusnya.
itu tidak baik menurut pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan itu masuk kategori muzakkabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Itu orang yang tidak mempunyai pendirian, tidak dikatakan kepada golongan kanan ataupun golongan kiri. Jadi kita perlu istiqamah. Namun begini, namun sekiranya kita diminta orang jadi imam, ya, minta orang jadi imam. Contoh. Kita pergi ke suatu negeri yang mana di negeri ini mereka tidak membiasakan untuk membaca bismillah saat baca suratul Fatihah, ataupun mungkin ketetapan daripada Jabatan Agama Islam dekat situ tidak boleh membaca bismillah secara jahar saat baca suratul Fatihah. Mungkin orang minta kita untuk jadi imam dekat situ. Maka bagaimanakah sikap kita? Sikap kita yang terbaik, kita ikuti kebiasaan pada tempat tersebut. Kalau mereka tidak biasa baca bismillah, tidak ada masalah, kita baca Al-Fatihah tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adakah itu merosakkan solat kita? Sama sekali tidak. Sebab tadi ada hadis-hadis yang telah dijadikan sebagai dalil oleh para ulama, dan hadis itu juga merupakan hadis yang sahih. Okay? Cuma untuk amalan peribadi kita tadi yang saya sebut tu, kita usahakanlah kita istiqamah dengan satu pandangan. Jangan kita bertukar-tukar. Tetapi kalau misalkan dengan masyarakat, dengan jemaah yang mungkin berbeza faham dengan kita kena menghormatilah. Sebenarnya kalau kita melihat ni, ulama dahulu tu mereka cukup bertoleransi, Masya Allah. Imam Malik tu, itu murid dia adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu guru dia adalah Imam Malik. Imam Syafi'i itu belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ni itu berpandangan Bismillah bukan satu ayat daripada suratul Fatihah. Bahkan beliau berfatwa makruh membaca Bismillah saat baca suratul Fatihah. Masya Allah kan. Datang Imam Syafi'i, anak murid sendiri, itu berfatwa, berpendapat wajib membaca Bismillah saat baca suratul Fatihah, bahkan mesti dibaca dengan jahar untuk solat-solat yang jahar. Jadi nampak ni perbezaan antara guru dengan anak murid kan. Tetapi mereka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak saling salah menyalahkan. Okay? Baik, mungkin itu jawapan saya. Baik, ada soalan yang lain tak? Kalau ada soalan yang lain boleh ni. Okey, ada soalan. Ketika solat jemaah tapi masuk lewat dan terlepas baca Fatihah, terus rukuk, kita sah. Okey, baik. Kita datang masbuk. Okey, kita datang masbuk. Kemudian imam sudah pun mungkin hendak rukuk. Kita datang baru Allahu Akbar, takbiratul ihram, tiba-tiba imam dah Allahu Akbar, takbir untuk rukuk. Macam mana kita tak sempat baca Al-Fatihah, maka pada ketika itu kita ikuti sahaja imam, kita rukuk dengan imam. Macam mana dengan suratul Fatihah kita? Dalam keadaan seperti itu, bacaan Al-Fatihah kita mengikut kepada bacaan Al-Fatihah imam itu. Sebab dalam hadis dikatakan qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Okay? Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Sebab itulah nanti ada juga perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Ada setengah ulama berpendapat, okay, atau setengah mazhab berpendapat, makmum sama sekali tidak membaca apa-apa. Okay? Ada setengah mazhab, kalau kita mazhab Syafi'i, makmum masih wajib membaca suratul Fatihah selepas imam baca kan. Ada setengah mazhab dan juga merupakan pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Mereka berpendapat bahawa makmum ni sama sekali tak baca Al-Fatihah. So bacaan dia apa? Bacaan imam tu sahaja. Berdalil dengan hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam tu adalah bacaan makmum. Tetapi dalam jumhur ulama, hadis itu dipakai saat kita sebagai makmum tak sempat untuk membaca suratul Fatihah. Maka bacaan Fatihah kita telah dikafir oleh imam yang memimpin solat pada ketika itu. Jadi solat kita sah dan kita dihitung telah pun dapat 1 rakaat. Okay? Baik, ada soalan yang lain tak? Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya ingat kita cukupkan setakat ni saja kuliah kita pada petang ni. Kita tutup dengan doa. Okay? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih kepada semua yang telah join kelas kita pada petang ni. Alhamdulillah, tadi saya tengok ada sebanyak 85, sebagian dah keluar. Sekarang ni kita tinggal 82. Terima kasih. InsyaAllah kita sambung pula hari Rabu. InsyaAllah. InsyaAllah hari Rabu kita dah mulai masuk pada tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah. Mulai daripada ayat pertama sehinggakanlah nanti ayat-ayat berikutnya. Okay. Baik, setakat itu saja untuk hari ini. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.